Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zulhilmi bin Azli dan saya akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan teori dalam delinquent juvenile, iaitu teori sosiologi. Baik, teori sosiologi ini wujud untuk menerangkan apa itu delinquent dengan melihat kepada proses kebudayaan, sosial dan struktur organisasi masyarakat. Teori sosiologi ini dia memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang menghasilkan delinquent, bukan ciri-ciri yang diwarisi secara semulajadi dalam tingkah laku manusia. Baik, terdapat beberapa teori yang khusus dalam teori sosiologi ini. Antaranya adalah teori anomi Durkheim, iaitu teori anomi ini bermaksud seorang itu hilang arah, haluan dan keliru dengan nilai norma masyarakat atau normlessness, iaitu ketiadaan norma. Baik, merujuk kepada tugasan yang pertama, iaitu tajuk saya adalah delinquent juvenile di Amerika Syarikat atau US. Dan salah laku juvenile di Amerika Syarikat antaranya adalah pecah rumah, merogol, merompak, mengedah dadah, mencuri kenderaan, serangan kekerasan dan juga pelanggaran undang-undang senjata. Jadi itu adalah antara salah laku juvenile yang berlaku di US atau Amerika Syarikat. Dan kita kaitkan dengan teori sosiologi ni, iaitu teori anomi, di mana remaja yang melakukan salah laku juvenile ni, faktornya juga adalah mereka hilang arah atau haluan dan keliru dengan nilai norma masyarakat. Mereka ketiadaan norma. Seterusnya, teori anomi juga bermaksud kepatuhan menjadi kurang penting dan bebas melakukan tindakan yang tidak sesuai. Itu teori anomi. Seterusnya ialah teori penyaluran kebudayaan. Teori penyaluran kebudayaan ini adalah manusia akan mengalami proses sosialisasi asas, iaitu sama ada belajar untuk mentaati peraturan dan norma sosial atau bertindak delinquent. Seterusnya, proses sesuatu tindakan delinquent itu dipelajari, dan keadaan di mana pembelajaran ini berlaku juga menekankan kepada kumpulan mana mereka tergolong dan bagaimana mereka belajar dan terima nilai terdapat dalam kumpulan tersebut. Baik, maksudnya ia pengaruh kepada kumpulan lah. Jadi seseorang itu dia bergaul dengan satu kumpulan dan macam mana dia belajar daripada kumpulan tersebut. Dia bersosial dan dia mengikuti norma sosial yang terdapat dalam kumpulan tersebut. Okey, contoh, seorang budak yang tinggal di kawasan yang mempunyai darjah kenakalan yang tinggi. Maksudnya banyak berlaku salah laku jenayah di kawasan tersebut, dan mereka berkemungkinan tinggi, cenderung untuk terlibat dengan kegiatan salah laku tersebut. Contohnya dalam kes yang saya buat adalah salah laku di Amerika Syarikat, di mana remaja di sana, antara faktor mereka melakukan salah laku adalah melalui persekitaran ataupun kumpulan. Mereka ada geng sendiri dan mereka terpengaruh dengan kumpulan tersebut. Contohnya ada kawasan yang banyak melakukan salah laku, akan cenderung untuk ikut juga salah laku yang dilakukan oleh kumpulan yang terdapat dalam kawasan tersebut. Baik. Yang terakhir adalah model perkembangan sosial. Baik, teori ini dia kenal pasti bagaimana perbezaan peribadi, psikologi dan komuniti masyarakat menjadi faktor risiko terhadap kanak-kanak mudah terpengaruh kepada tingkah laku antisosial. Jadinya model ni dia nak kenal pastilah perbezaan peribadi, psikologi dan juga komuniti masyarakat. Itu antara faktor pada kanak-kanak ni terpengaruh kepada tingkah laku antisosial. Baik, yang seterusnya, kanak-kanak disosialisasikan dan berkembang bersama pertalian kekeluargaan sepanjang 4 interaksi dan proses yang berbeza, iaitu yang pertama, melihat peluang dan pelibatan dalam aktiviti dan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, tahap pelibatan dan interaksi dengan ibu bapa. Yang ketiga,
kebolehan kanak-kanak untuk ambil bahagian dalam interaksi. Yang keempat, peneguhan, iaitu seperti tindak balas yang mereka lihat dan peroleh dalam pelibatan mereka. Baik, maksudnya modelan perkembangan sosial ni dia berkait dengan kekeluargaan lah. Kekeluargaan di mana dia pelibatan banyak terlibat dengan interaksi dengan ibu bapa dan aktiviti dengan orang lain. Dan sebagai ibu bapa seharusnya memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak. Dan dalam kes salah laku di Amerika Syarikat, merujuk pada tugasan yang pertama yang saya buat, dan antara faktor berlakunya salah laku yang tinggi dalam kalangan remaja di Amerika Syarikat adalah puncanya adalah ibu bapa sendiri. Ibu bapa sendiri yang tidak mengawal, tidak memantau anak-anak mereka dalam aktiviti anak-anak mereka, dan juga cara anak-anak mereka bergaul, dengan siapa mereka bergaul, dan itu adalah faktor berlakunya juvenile lah, salah laku yang tinggi di Amerika Syarikat. Baik, itu sahaja berkenaan dengan teori sosiologi. Jadi ada 3 yang saya kongsikan, iaitu teori Enomi Durkheim, teori penyaluran kebudayaan, dan teori dan model perkembangan sosial. Ini itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.